A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah malam ni kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berada dalam rumahnya yang mulia ini. Dan selepas kita menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi, yang kita masih lagi dapat bersama dan dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dan keberadaan kita dalam majlis ini Allah Ta'ala catat nama-nama kita, insya-Allah. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah syabas kepada tuan-tuan yang pada tahun ni dan dapat menunaikan ibadat korban RM700 dan satu bahagian Ibadat korban ni dia bukannya ibadat yang seperti mana ada setengah daripada kita dia salah faham. Dia kata ibadat korban ni bila dah buat sekali tak apa dah, tak buat untuk lain-lain kali. Ada yang faham macam tu. Kalau orang tanya, kau tak korban kau tahun ni? Dia jawab, saya dah korban dah tahun lepas. Sebab dia ingat korban ni sekurang-kurang setahun seumur hidup, dan sekali seumur hidup, macam ibadat haji. Walhal sebenarnya ibadat korban ni dia adalah ibadat yang disunatkan, yang sangat dituntut, sunat makan, yang sangat disunatkan bagi mereka yang ada kelapangan ataupun kelebihan duit. Tuan-tuan tahun ni banyak duit sebab musim PKP kan, rumah tak kena bayar, kereta tak kena bayar, jadi banyaklah duit lebih, berlonggak duit tu kan. Maka afdalnya berkorbanlah. Baik. Tapi bagi orang yang tidak mampu, yang tidak ada kelebihan duit untuk dia nak berkorban, jangan susah hati. Peluang untuk dapat pahala seperti orang yang berkorban pun ada. Bagaimana cara dia? Datang ke masjid tu, kau adalah buat sembelih lembu 5 ekor, 10 ekor pun kita tolong. Tolong lapah, tolong timbang daging, tolong bagi-bagi agihkan pada orang, insya-Allah pahala pun ada juga untuk itu. Jangan datang sorok paha lembu pula, simpan dalam stor. Bila orang dah balik selesai korban, kita pun malam tu datang ambil buat balik ke rumah. Tuan-tuan, saya dapat tahu ada perangai macam tu berlaku tuan-tuan di Negeri Sembilan kan. Ini bukan cerita Negeri Terengganu ni. Ada kes macam tu. Dia dah potong, dah lapah, potong, bawa masuk atas wheelbarrow tu. Sini panggil apa? Kereta sorong. Dia orang Terengganu panggil wheelbarrow. Bawa ni, sembelih lapah kat lain, tompek kumpul untuk diagihkan kat surau. Mungkin kalau masjid ni terkata contohnya sembelihnya di belakang, bahaginya kat depan. Dia bawa wheelbarrow tu, orang ingatkan dia bawa nak letak dekat tempat pengagihan. Rupa-rupanya dia corner masuk ke dalam stor surau tu, kemudian dia letak situ. Dah bila selesai majlis petang tu, orang dah clear belaka dah, malam tu dia datang ambil. Jadi saya percaya tuan-tuan tak ada perangai macam tu sini. Ni bukan cerita masjid ni, ni tempat lain.
kan. Saya tak ceritalah tempat tu kan. Baik. Bagi yang tak mampu kan, datanglah kan, berikan sumbangan tenaga kita kan, supaya kita boleh kan selesaikan kan upacara korban tadi itu dalam masa yang singkat. Kalau ramai datang, insya-Allah sebelum zuhur dah siap kan. Baik. Itu yang pertama lah kan. Yang kedua ni ada kaitan juga dengan korban, tetapi bukan sembelih haiwan kan, iaitu pengorbanan kita dari segi harta kan, duit lah kan. Saya baru-baru ni di sekolah saya, cikgu-cikgu sekolah pantai, SK Pantai, saya sekolah di pantai sekarang. Bila tiap kali nak periksa ataupun nak buat ujian, jadi kertas-kertas soalan ni terpaksa hantar ke kedai photostat dekat Megawi kan, daripada pantai nak pergi Megawi. Dan begitu juga kalau ada lah tiba-tiba emergency nak photostat ke lembaran kerja nak bagi pada budak kan, masalah mesin photostat tak ada. Jadi saya cadangkan pada cikgu-cikgu sekolah saya sebagai pengurusi kelab guru. Jadi saya kata mesin photostat ni kita kena carilah satu kan? Tak boleh yang baru, yang second hand pun tak apa kan? Sebab saya pernah beli dulu kan, satu mesin photostat second hand 2,000. Sampai ke hari ni masih lagi okey kan, dah 5 tahun dah kan. Jadi cikgu-cikgu ni adalah beri cadangan untuk nak potong gaji lah kan, berapa ratus ataupun berapa puluh ringgit seorang kan. Tu saya kata ginilah kan, saya beritahu cikgu-cikgu sekolah saya kata beri saya peluang untuk saya nak panjangkan kan sedekah dan sumbangan ni kepada jemaah masjid ataupun surau tempat saya berkuliah. Jadi saya pun teringatlah malam ni kan, saya berkuliah di masjid kan. Jadi saya nak sampaikanlah kan. Jadi kita sekarang ni nak cari dana dalam 2,000 lah kan, untuk nak beli mesin photostat second hand. Kok dapat lebih kan, insya-Allah kan, boleh beli baru. Tapi yang baru saya tak tahu berapa harga. Tapi kan kalau dapat yang second hand pun dah alhamdulillah. Jadi tuan-tuan hak yang tak dapat berkorban kambing lembu tahun ni kan, sebab 700-800 ringgit kan untuk satu bahagian, tuan-tuan tak cukup duit kan, tuan-tuan saya offer lah kan, untuk melakukan pengorbanan kan, tak minta banyak, dalam mungkin 100 ringgit seorang ataupun 50 ringgit seorang pun tak apa kan. InsyaAllah pahala pengorbanan tuan-tuan pun besar juga kan, sebab kan, kita nak beli itu alat mesin photostat yang kita nak beli itu bukan untuk kegunaan guru saja, tapi juga untuk kan anak-anak kan. Tuan-tuan kan, budak-budak sekolah pantai ni faham sajalah kan, ramai yang daripada keluarga miskin kan. Dalam kelas saya tu kan, separuh anak orang asli kan. Baju sekolah kan, baju sekolah kadang-kadang cikgu yang belikan kan. Dan tengok datang minggu ni baju tu lah, datang minggu depan baju tu lah, kadang-kadang tak basuh pun ada kan. Sampai cikgu keluarkan duit pergi beli kan, untuk kan, diberikan pada kan, anak-anak orang asli. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kan, kelebihan sedikit duit tu, kalau tuan-tuan nak menyumbang, nak bersedekah kan, insya-Allah kan, saya bukalah peluang ni kan. Sampai bila tu saya cadang nak belinya selepas raya haji kan, lepas raya haji. Lebih kurang kata awal bulan 8 lah kan, saya nak beli itu. Jadi tuan-tuan yang tak ada duit lagi hari ni kan, gaji belum masuk, jangan susah hati, sebab peluang ni saya beri saya kan sampai awal bulan 8
kan. Jadi itulah kan pengorbanan itu kan. Bukan kata cikgu-cikgu sekolah saya tu langsung tak memberi. Cikgu-cikgu sekolah saya ni, mereka ni dah banyak dah mengeluarkan duit. Baru ni beli aircon, kemudian beli penapis air apa semua tu. Jadi untuk apa ni mesin photostat ni, saya kata nanti saya tanya dan dulu kok ada jemaah masjid surau yang kan boleh kan beri sumbangan kan. Jadi itulah tuan-tuan. Baik. Kita sambung apa ni pengajian kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masih lagi dalam tajuk bab berbaik-baik pada rajul ataupun mengampu. Muka surat 819. 820. Bismillahirrahmanirrahim. Isa bin Maryam berkata, ya ma'syarul ulama, zi'tum 'anit tariqi wa ahbabtumud dunya, fakama annal muluk tarakul hikmata 'indakum fatruku mulkahum 'alaihim. Ini kata-kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata pada siapa? Pada golongan alim ulama, orang-orang yang kan ada ilmu agama yang cukup hebat, cukup tinggi. Dan apa peringatan Nabi Isa kepada golongan ahli agama ni? Hei para ulama, kata Nabi Isa, kamu telah menyeleweng dari jalan yang lurus. Bukan orang yang tak ada ilmu je tuan-tuan, yang tersesat daripada jalan yang benar ni. Hak yang kita bimbang, orang yang ada ilmu ni pun sesat juga. Jadi sebab tu jangan rasa sedap duduklah bila kita ni orang dah panggil ustaz. Orang dah panggil ustaz, orang dah iktiraf ilmu kita. Oi, minta maaf. Jangan rasa sedap duduk dah. Aku ni insya-Allah syurga dah tempat aku. Belum tentu tuan-tuan. Iblis yang beramal kepada Allah beratus ribu tahun sebelum Nabi Adam pun boleh tersasar masuk ke dalam neraka. Kisah seorang hamba Allah yang beribadat 300 tahun, saat nak mati Allah syaitan datang bisik ke dia, hasuk dia, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Itu orang alim tu. Jadi orang alim pun jaga-jaga, mereka pun tak selamat juga. Jadi kata Nabi Isa, hei para ulama, kamu telah menyeleweng dari jalan yang lurus dan kamu telah cinta pada dunia. Tengok bila penyakit kasih dan cinta pada dunia ni dah mula datang, manusia ataupun orang-orang alim ni, bukan semualah orang alim hak yang betul bersungguh tu, itu terkecuali lah. Bila mereka ni dah mula adalah rasa cinta dan kasih pada dunia, ada di kalangan orang-orang alim ni yang sanggup melemparkan agama dia ke belakang. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata, yang paling aku takut yang berlaku kepada umat aku di akhir zaman ialah penyakit wahan. Bukan coronavirus. Nabi kata yang paling aku takut yang menimpa umat aku apabila umat aku besok dia didatangi penyakit wahan. Penyakit wahan tu masuk dalam hati. Sahabat ni dia tak faham apa benda wahan. Lalu sahabat ni tanya, apa benda wahan tu wahai Rasulullah? Nabi kata penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu penyakit apa? Penyakit gila ke dunia
dan bencikan kematian. Dan itu hari ini macam-macam dapat jawatan orang bagi, pengurusi situ, pengurusi sini, dengan gaji dah lumayan dah, allowance sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, kemudian dilantik pula pengurusi GLC, pengurusi itu, pengurusi ini, lebih kurang 80,000 sebulan, allowance. Apa yang berlaku? Ini bukan cerita di Malaysia, ini cerita negara lain. Sanggup mereka ni membelakangkan agama tu. Sebab apa? Dia dah mula nampak dah. Boleh pakai wildfire, boleh drift dekat Petronas, macam-macam lah. Dah mula dah nak kahwin 2-3, mula dah berfikir nak tambah rumah, nak renovate, nak beli rumah lain. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang. Bukan orang sembarangan je, alim ulama pun boleh jadi macam tu. Boleh tanggal ketayap lah, kata orang, kerana tewas dengan penyakit wahan. Baik. Jadi bila kita ni dah gila ke dunia, siang malam duk berfikir macam mana nak menambah rumah, macam mana nak beli, nak tambah tanah, nak buka kebun, nak buka ladang, apa semua ni, masa tu kita akan timbul perasaan yang kedua, iaitu karahiyatul maut, benci ataupun takut nak mati. Sebab apa? Beli rumah besar, buat rumah besar, habis berjuta ringgit beli kan, tanah kebun apa semua, tiba-tiba mati, tak kira rugi. Jadi waktu tu perasaan takut pada mati dia mula timbul. Siang malam berdoa, ya Allah panjanglah umur aku, ya Allah. Sebab apa? Sebab nak menikmati habuan dunia yang dia dapat. Jadi kata Nabi Isa tadi sebagai nasihat kepada para ulama, kamu, kata Nabi Isa, kamu telah menyeleweng dari jalan yang lurus dan kamu telah cinta pada dunia. Maka sebagaimana raja-raja, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, mereka semua telah meninggalkan hikmah, maka kamu, wahai para ulama, tinggalkanlah dunia ini untuk mereka. Yakni mereka pemimpin ni, mereka tidak berhajat kepada hikmatmu, maka kamu janganlah berhajat pada dunia mereka. Para pemimpin pun tak nak kepada kita, maka kata Nabi Isa kepada alim ulama, maka kamu tinggalkanlah mereka. Biarlah pemimpin ni dengan dunia dan kemewahan hidup mereka. Jangan sampai kita pun terlanjur masuk juga sekali. Itu nasihat dan pesanan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Syaqiq bin Salamah berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Bishr bin Asim As-Saqafi. Mengangkat ni melantiklah, melantik Bishr bin Asim As-Saqafi untuk menjadi pengutip dan pengurus zakat ataupun sedekah daripada kaum suku Hawazin. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar melantik sahabat yang bernama Bishr bin Asim As-Saqafi ini sebagai pengurus untuk kutip zakat daripada Bani Hawazin. Tiba-tiba Bishr ni tiba-tiba dia terlambat. Dia terlambat untuk nak menguruskan kerja dia tadi. Dan ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya dia, mengapakah anda tidak segera melaksanakan perintahku? Sayyidina Umar tanya, dah kenapa tak buat hak aku suruh? Apakah anda tidak berasa berkewajipan patuh kepadaku? Kamu ingat perintah aku ni perintah yang main-main, sampaikan kamu tak nak buat apa yang aku suruh. Jawab Bishr, benar wahai Umar, benar apa yang kamu kata.
tetapi saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya ahadan minan nas utiya bihi yaumal qiyamati hatta yuqafa bihi ala jasri jahannam. Fa in kana muhsinan naja wa in kana musian in kharaqa bihil jasru fayahwi fiha sab'ina kharifan." Fa kharaja Umar hazinan kaiban falaqiyahu Abu Dzar faqala lahu ma li araka hazinan kaiba qala wa ma yamna'uni wa qad sami'tu Bishra ibn Asim yaqul kaza wa kaza qala Abu Dzar ama sami'ta zalika. Apa maksud dia? Dan bila Sayyidina Umar ni selepas dia melantik Bishr tadi sebagai pengurus zakat, Bishr ni dia terlambat daripada nak memulakan pekerjaan dia tadi. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kamu masih tak lakukan kerja yang aku suruh? Lalu Bishr pun jawab, dia kata, wahai Umar, aku pernah terdengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata apa? Siapa yang menjadi wali, jadi pemimpin, ataupun dia tu menguasai seseorang, maknanya dia ada pengaruh, dia ada kuasa dan dia memerintahkan orang supaya orang tu buat kerja, maka dia akan dihadapkan pada hari kiamat sehingga ditegakkan di atas jambatan Jahannam. Pemimpin yang melantik tu, di hari akhirat besok dia akan diletakkan di atas jambatan yang menyeberangi neraka Jahannam. Maka bila ia baik, bila pemimpin tu baik, pemimpin tu orang yang jujur, adil dan amanah, maka selamatlah ia. Sebaliknya, jika pemimpin tu dia menyeleweng dan tidak adil, maka robek ataupun berlubang jambatan itu sehingga terjerumus ia ke dalam neraka Jahannam tadi selama 70 tahun. Bukan 70 tahun duduk dalam neraka Jahannam, 70 tahun terjun. Terjun daripada jambatan atas tu, neraka ni dia berbentuk macam lubang kan. Dia akan jatuh dalam neraka Jahannam 70 tahun baru sampai bawah. Nak menggambarkan neraka Jahannam ni tempat yang sangat dalam. Sebab tu kan ada hadis kan, Nabi satu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada sekutu batu jatuh. Lalu sahabat ni tertanya-tanya, siapa baling batu ni? Tiba-tiba jatuh ni dan berhampiran dengan Nabi dan sahabat ni. Nabi jawab apa? Nabi kata, ini adalah batu yang dilontarkan 80 tahun dulu. Hari ini baru jatuh cecah tanah. Dan Nabi kata apa? Itulah kedalaman neraka yang kita akan masuk besok. Maknanya bila malaikat sepak kita tu jatuh melayang gitu, 70 tahun baru tu, ataupun 80 tahun baru cecah dasar dia tu. Tuan-tuan naik bangunan KLCC 88 tingkat, tuan-tuan terjun. Berapa tahun baru sampai bawah? Seminit tak sampai tau. Kita tengok tinggi menyayu dah tu. Tapi neraka ni sangat dalam. Sebab tu api dia tu tak nampak warna. Sebab tu siapa yang duduk dalam api neraka, dalam neraka ni memang gelap gelitur, gelap sungguh-sungguh. Sampaikan apabila dia mengangkat kedua tangannya depan mata dia sendiri pun dia tak akan nampak tangan dia. Gelapnya neraka tu. Sebab apa? Sebab terlalu dalam neraka tadi. Jadi mana-mana pemimpin yang melakukan penyelewengan apa ko, maka tak selamat di hari akhirat besok.
dia akan dicampak ke dalam neraka jahanam tadi. Ya. Jadi sebab tu bahaya orang yang menjadi pemimpin. Kalau sekiranya dia menyalahgunakan. Pemimpin yang baik, yang adil, tak ada masalah. Tapi hak yang kita bimbang, bila kita diberi kuasa, dilantik sebagai apa-apalah, ketua apa-apalah, tiba-tiba kita menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita, maka bersiaplah untuk menjadi penghuni neraka di suatu hari nanti. Sebab tu bila pak saudara Nabi datang jumpa Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, berilah aku satu jawatan untuk aku nak bekerja. Nabi kata apa? Wahai pak saudara, lebih baik jangan minta jawatan ni. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang bila pak saudara dia ni diberi jawatan sebagai ketua bahagian ini, tiba-tiba dia tak menjalankan kerja dia dengan sebaiknya, maka neraka lah tempat dia. Sebab tu dalam hadis yang lain, dan Nabi kata mana-mana raja ataupun pemimpin yang mati dalam keadaan ketika dia mati tu dia menipu hamba rakyat dia ni, mana di dalam masa dia mati tu ramai rakyat yang kena tipu oleh dia. Nabi kata apa? Maka diharamkan daripadanya menghidu bau syurga. Bukan masuk, hidu bau syurga pun tak dapat. Hidu bau syurga ni dalam hadis lain Nabi kata 500 tahun berjalan kaki. Kita dah dapat dah hidu bau syurga tu. Jauh lagi syurga ni. Berapa kilometer? Tak tahulah berapa kilometer. Tapi berjalan kaki 500 tahun baru sampai. Di situ Nabi kata bau syurga tu kita dah dapat hidu dah. Tapi bagi pemimpin hak yang mati dalam keadaan menipu rakyat, menzalimi rakyat, maka Nabi kata illa harramallahu alaihi rihul jannah. Allah Ta'ala akan haramkan daripadanya menghidu bau syurga. Jadi sebab tu bila ada orang beri tawaran kita apa-apa jawatan ketua apa-apa, kalau boleh elok, elok. Tapi kalaulah kita ni menolak, kemudian diambil oleh orang lain hak yang kita tahu lagi teruk, hak tu masa tu wajib kita ambil. Tak apalah saya tak nak jawatan ni, tapi kita tahu kalau kita tolak, orang akan pilih kawan kita ni, dan kita tahu kawan kita ni lebih teruk pada kita. Waktu tu wajib kita kena ambil. Sebab apa? Sebab kalau dia ambil, memang lagi celaka lah kehidupan orang ramai lepas pada tu. Baik. Kemudian Umar radhiyallahu anhu keluar dari Bishr bin Asim dengan muka yang pucat sedih. Lepas tu Nabi Sayyidina Umar ni bila dengar Bishr kata macam tu, dia pun tinggalkan Bishr, dengan muka yang pucat dan sedih. Kemudian dia bertemu dengan sahabat yang bernama Abu Zar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Zar ni dia pun tanya, dia tengok muka Sayyidina Umar ni pucat dan sedih. Abu Zar pun tanya, kenapa engkau wahai Umar, muka engkau macam tu? Sayyidina Umar pun jawab, aku baru sahaja mendengar apa ni bingkisan hadis yang disampaikan oleh sahabat kita Bishr bin Asim tadi. Kemudian Abu Zar pun kata, apakah anda tidak mendengar hadis itu? Abu Zar pun tanya Sayyidina Umar, kau tak pernah dengar ke hadis yang seperti mana Bishr beritahu tadi itu? Jawab Umar, tidak, aku tak pernah dengar hadis itu, ni baru aku dengar. Abu Zar pun kata apa? Dan saya bersaksi bahawa saya juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang Bishr sebut tadi. Maknanya hadis tu Abu Zar kata aku pun dah pernah dengar dah. Cuma Sayyidina Umar ni dia terlambat, kan?
Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u biqadil adli yaumal qiyamati fayalqa min shiddatil hisab ma yawaddu an lam yakun qada baina snaini qattu. Akan dihadapkan seorang hakim yang adil pada hari kiamat kelak, maka dia akan menghadapi hisab yang berat, kan? Sehingga dia ingin sekiranya dahulu ketika di dunia dulu dia tidak pernah memutuskan hukum antara dua orang sama sekali, kan? Seorang hakim yang menjatuhkan hukuman, kan? Nah, di hari akhirat besok ketika dia menghadap Allah, kan, dia akan melalui satu pengalaman yang sangat menakutkan, kan? Sehingga dia kata apa? Kalaulah semasa di dunia dulu aku ni bukan kerja sebagai tu hakim, kan? Tak nak kerja tu hakim, kan? Tambah pula dengan keadaan seperti mana yang berlaku, kan, sekarang ni, kan? Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan apa, kan? Berdasarkan daripada, kan, daripada apa ni, kehebatan lawyer ataupun peguam bela tadi, kan? Kawan tu terang-terang buat salah, tapi kerana lawyer tu hebat, kan, dia boleh pusing fakta dan bukti itu sehingga orang yang bersalah jadi tak salah. Jadi hakim dia terpaksa ikut, kan? Kemudian tanya pula juri-juri pula, juri-juri yang dibayar, kan? Nah, macam mana pandangan juri-juri? Juri-juri kata confirm dia tu tak bersalah. Hakim pun ketuk hammer atas meja, tanda tangan, keluarkan surat keputusan, dan dengan ini mahkamah membebaskan. Dah habis cerita, kan? Walhal orang tu jelas salah, kan? Tapi dia selamat. Jadi hakim yang macam ni di hari akhirat besok ketika dia menghadap Allah, dia ni sangat menyesal sehingga dia kata, kalaulah di dunia dulu aku bukan kerja sebagai hakim. Tu tengok tuan-tuan, kan? Samalah dengan pemimpin yang mengeluarkan apa-apa keputusan, kan? Keputusan tu keputusan yang boleh menganiaya, kan, orang ramai, kan? Maka di hari akhirat besok pun tak selamat dia ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ju'ila 'alal qada'i fa ka'annama zubiha bighairi sikkin." Siapa yang diangkat, yang dilantik dalam, bukan jabatan tu, jabatan, ya. Siapa yang diangkat dalam jabatan hakim, iaitu dia itu dilantik sebagai qadi. Qadi ini dalam bahasa Arab maknanya hakim, bukan tukar nikah, kan? Kita orang Melayu je, ya, bila sebut qadi, tukar nikah lah tu, ya. Asal perkataan qadi ini maknanya hakim, hakim mahkamah tu. Siapa yang dilantik dalam jabatan hakim, dilantik sebagai hakim, maka seolah-olah dia bersedia untuk disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Kan? Kita sembelih binatang, kita guna pisau. Pisau tu memang kita disunatkan tajam. Apa tujuan? Supaya sakit dia tu tak lama. Kena sembelih, putus orang, kemudian darah keluar, terus mati. Tapi orang yang dilantik sebagai hakim, dia ni seperti seekor binatang yang disembelih dengan bukan menggunakan pisau. Maknanya nak boleh ke mati dia tu, dan dia akan menderita dulu, kan? Ini, kan, balasan terutamanya bagi hakim yang menjatuhkan hukuman hak yang tak betul, kan? Wallahu alam, tuan-tuan, setakat itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.